العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan barisan kepimpinan Masjid Al-I'tisam Taman Siti di Jaya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur sangat pada Allah Taala. Allah Taala masih kurniakan pada saya, pada ibu-ibu ayah semua, nikmat umur. Di mana dengan nikmat umur ini masih sempat lagi untuk saya dan ibu ayah kita buat persediaan. Sebelum nanti sampai satu masa, sampai ajal kita, maka kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Berapa ramai yang kembali pada Allah, ibu ayah dalam keadaan menyesal. Kenapa? Kerana umur yang ada tidak digunakan betul-betul untuk bawa bekal kembali pada Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah utuskan para rasul, utuskan para nabi untuk tunjuk pada kita semua jalan yang kita kena ikut supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan syukur pada Allah untuk kita umat akhir zaman, Allah Ta'ala telah hadiahkan kepada kita junjungan mulia, ketua segala rasul, Sayyidul Mursalin, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Ta'ala kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umat kepada Rasul yang paling agung, yang paling mulia. Yang takkan umat terdahulu masuk syurga dulu, melainkan kita masuk dulu, ibu ayah. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah utuskan baginda bersama dengan Al-Quran. Mukjizat yang sangat agung, yang sampai sekarang isi Al-Quran tidak bertukar. Berbeza dengan Taurat, Injil yang telah diselewengkan. Al-Quran, apa saja usaha untuk selewengkan Al-Quran takkan berjaya sampai hari kiamat. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, pada malam ni kita sambung pengajian surah An-Nazi'at bermula ayat yang ke-15. Kisah mengenai Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun. Kisah ini Allah Ta'ala ceritakan pengajaran pada kita semua. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-26 daripada surah An-Nazi'at, iaitu surah yang ke-79 daripada Al-Quran, menceritakan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun.
ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam Al-Quran, kalau dikumpulkan kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Fir'aun dan Bani Israel, dikumpul-kumpul semua lebih kurang satu juzuk Al-Quran. Kalau dikumpulkan semua ayat-ayat, lebih kurang satu juzuk hanya cerita pasal Nabi Musa dan Bani Israel dan Fir'aun. Kenapa? Kerana sangat banyak pengajaran yang berlaku pada zaman Nabi Musa untuk diambil iktibar oleh kita semua, ibu ayah. Antaranya kisah yang sangat penting ini. Hal ataka hadithu Musa. Hal adakah? Ata telah datang. Kepada kamu, wahai Muhammad. Hadithu Musa. Hadis di sini maknanya cerita, kisah Musa mengenai Nabi Musa alaihi salam. Apa ceritanya? Iz nadahu rabbuhu. Iz ketika mana? Nadahu rabbuhu. Ibu ayah, sedikit faedah daripada Al-Quran. Kalau ibu ayah jumpa kalimah iz, dia ada satu iz, satu lagi iza. Kalau ibu ayah jumpa iz ataupun iza, dua-dua terjemah apabila ataupun tatkala ataupun manakala, kan, macam tu, tatkala, apabila, ketika mana. Cuma kalau Allah Ta'ala gunakan kalimah iz macam ni, iz bermakna ketika mana diceritakan kisah ini, ia telah pun berlaku. Telah pun berlaku sebelum ayat ini diturunkan. Tapi kalau Allah gunakan iza, iza terjemahnya sama ketika ataupun tatkala, cuma ketika ayat diturunkan, peristiwa itu tak berlaku lagi. Di sini is bermakna perkara ini, cerita ini telah pun berlaku zaman dahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Apa yang berlaku? Is tatkala, nada ni menyeru. Pasal tu seruan azan dipanggil nida. Azan dipanggil nida dalam bahasa Arab. Nida maksudnya seruan. Nada telah menyuruh hu akan ia, akan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang seru Nabi Musa? Rabbuhu. Oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, seruan itu berlaku tak? Seruan itu berlaku. Caranya macam mana? Jangan kita fikir caranya macam mana. Tapi Quran bagi tahu adanya nida itu, adanya seruan itu, kita beriman. Caranya jangan kita fikirkan kerana boleh, kerana tak sampai akal kita. Serah pada Allah Ta'ala macam mana maknanya. Di mana? Bilwadil muqaddasi, di lembah suci. Al-wadi, lembah al-muqaddas suci. Apa namanya? Tua. Di lembah suci Tua. Ibu ayah. Tafsiran dia, ai alam yabluka qissata Musa alaihi salam ma'a Fir'aun, wahai Muhammad, tidakkah sampai kepadamu kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun? Apa yang berlaku? Allah Ta'ala telah mengutuskan baginda Musa alaihi salam kepada Fir'aun, dan Allah Ta'ala telah menguatkan dengan mukjizat, dengan beberapa mukjizat, ibu ayah. Antara mukjizat terbesar yang buat Fir'aun kalah adalah mukjizat tongkat baginda alaihissalam, Nabi Musa, dibaling jadi ular yang sebenar. Ular yang sebenar, ular yang hidup. Kenapa dipanggil mukjizat, ibu ayah? Macam saya kata selalu, biasanya dalam bahasa Arab, kata nama ataupun kata kerja, biasanya ada 3 huruf asal. Kalimah mukjizat, ada 3 huruf yang membina kalimah mukjizat, iaitu huruf Ain, Jim, Zai. Ain, Jim, Zai biasa kalau dalam bahasa Arab memberi makna lemah. Oleh kerana itu, kalau ibu-ibu ayah yang dah berumur, umur dah 60 ke atas, kita panggil syekh. Tapi sihat lagi. Kalau dah syekh, kemudian uzur, dah tak larat pakai tongkat, dipanggil ajuz. Ajuz, orang tua yang dah uzur, yang dah tak larat nak berjalan pun pakai tongkat, itu dipanggil ajuz. Kenapa dipanggil ajuz? Ada sifat lemah kat situ. Maka Ain, Jim, Zai ada makna lemah. Kenapa dipanggil mukjizat? Rasul-Rasul ada mukjizat kerana dengan adanya mukjizat akan melemahkan hujah-hujah musuh.
Maka zaman Fir'aun laknatullahi alaih, zaman Nabi Musa alaihissalam, pada ketika itu manusia zaman itu dikira hebat bila kuasai sihir. Maka tukang-tukang sihir ada kedudukan tinggi di sisi Fir'aun. Macam kita ni PhD lah tu. Doktor falsafah orang tukang-tukang sihir ni. Orang yang paling hebat dalam sihir. Orang mereka yang hebat dalam sihir. Sejarah dunia, sihir paling hebat zaman Fir'aun. Sampai sekarang di Mesir, bahkan sampai sekarang di Mesir, kesan-kesan itu masih ada lagi. Kesan sihir. Dari zaman Fir'aun laknatullahi alaihi boy. Maka datang Nabi Musa AS diberikan mukjizat kepada baginda. Mukjizat yang mematahkan. Mukjizat yang melemahkan hujah-hujah sihir yang dibawa oleh tukang sihir Fir'aun. Yang hebat-hebat ni ibu ayah. Sekarang kita cerita insya-Allah. Allah Ta'ala memanggil baginda pada waktu malam. Berkata dengan baginda. Ibu ayah. Allah Ta'ala berbicara dengan baginda Musa AS itu berlaku. Caranya macam mana? Kita tak payah berbincang. Kita beriman berlakunya perkara tersebut. Bahkan baginda Musa AS ibu ayah dipanggil gelaran baginda Kalimullah. Kalimullah, hamba yang berbicara direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil pada waktu malam, diberikan pada waktu itu satu tanggungjawab kenabian dan kerasulan. Di sebuah lembah yang suci dipanggil Tua. Wa huwal wadi fi Jabal Saina allazi nada rabbu fihi Musa. Sebuah lembah di Bukit Sinai di Mesir. Saya dah naik dah. Naik waktu malam. Tapi naik waktu malam naik dengan unta. Naik sendiri tak nampak. Naik dengan unta. Unta lalu lering tu. Masya Allah ibu ayah ya. Wa innama zakkarallahu biqissati Musa alaihissalam. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam kepada kita? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana li'annahu abrahul anbiya al-mutaqaddimin mu'jizatan. Kerana mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam antara mukjizat yang sangat besar. Antara mukjizat yang sangat memberi kesan kepada musuh. Itulah mukjizat tongkat baginda alaihissalam. Dan juga kenapa? Dan juga kerana Allah Ta'ala nak pujuk baginda Nabi SAW. Ibu ayah baginda Nabi SAW dapat ujian sangat getir. Sangat hebat daripada orang Quraisy. Sedangkan selama 40 tahun baginda hidup di Mekah. Di awal-awal baginda hidup di Bani Sa'ad. Dekat atas Taif sana. Nabi dipanggil dengan gelaran Al-Amin. Bahkan ibu ayah nama baginda Muhammad bin Abdullah. Orang tak panggil Muhammad, orang panggil Al-Amin datang, Al-Amin telah datang, Al-Amin tadi saya nampak Al-Amin. Mereka panggil Nabi dengan gelaran Al-Amin, yang jujur, yang amanah. Nama Nabi Muhammad jarang disebut. Dalam kitab sirah beritahu ibu ayah. Setelah baginda dilantik sebagai rasul, dakwah secara terang-terangan, sampaikan dakwah secara terang-terangan, baginda telah dimusuhi oleh kaum baginda sendiri. Maka baginda sepanjang 13 tahun dekat Mekah, sepanjang hari, makin bertambah ujian. Makin bertambah ujian hingga kemuncaknya baginda diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah ke Madinah ibu ayah. Di Mekah, Nabi SAW sentiasa diuji dengan ujian yang sangat getir. Sedangkan umur baginda makin lama makin meningkat, bermakna baginda bukan makin kuat, baginda makin lemah, jasad makin lemah. Makin berumur kan. Tetapi ujian makin kuat. Ini tanda Nabi SAW seorang Nabi, ketua segala Nabi. Cuma diceritakan kisah Nabi Musa sebagai pujukan pada Nabi SAW. Wahai Muhammad, sebagaimana teruk ujian engkau, ada Nabi Musa AS dapat ujian lebih kurang teruk juga macam engkau. Ujian baginda Musa dengan Fir'aun laknatullahi alaihi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan baginda Musa AS. Apa yang baginda kena buat? Allah kata, Izhab ila Fir'aun, innahu tagha. Wahai Musa, pergi olehmu kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu, tagha. Tagha maknanya
dah melampaui batas. Fir'aun itu telah melampaui batas, ibu ayah. Ay qala Allah lahu idhhab ila fir'auna taghiyatin Misra. Pergilah kamu kepada Fir'aun, satu orang yang telah melampaui batas di Mesir. Apa yang Fir'aun buat? Fa innahu jawazal hadda fil 'asyan wat takabburi wal kufri billah haitsu idda'a ar-rububiyyah. Fir'aun ini dia telah melampaui batas pada memaksiati Allah Ta'ala, sombong pada Allah, kufur pada Allah, hingga tahap melampaui batas dia mengaku Tuhan. Wal'ayazubillah, dia mengaku Tuhan. Ulama bagi tahu tak kala dia mengaku Tuhan, syaitan pun lari. Ibu ayah, tak kala Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, syaitan pun lari ketika mana dengar Fir'aun mengaku. Syaitan pun syaitan. Tapi syaitan tak berani mengaku diri dia Tuhan. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Lari syaitan, takut syaitan kena laknat, syaitan kena azab ketika itu juga. Kan? Pasal apa? Kata-kata yang sangat dahsyat dari Fir'aun. Kata, aku Tuhan yang maha tinggi. Wala'ayazubillah. Fir'aun ni, ibu ayah, daripada kecil, dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit sampai umur dia jadi Raja Mesir itu, tak pernah sakit. Sebenarnya Fir'aun ini nama gelaran. Macam kita Sultan semua kan. Dia gelaran. Nama Fir'aun zaman Nabi Musa, Ramses kedua. Ramses kedua. Ramses yang kedua. Ramses ada satu, ada yang kedua. Ini Ramses kedua. Macam kita ada Sultan Muhammad pertama, Muhammad kedua, ini Ramses kedua. Fir'aun ini gelaran. Mesir adalah gerannya Fir'aun. Kalau di tempat lain, dipanggil Kaisar. Kita dipanggil Agung, Sultan. Sana dipanggil Fir'aun. Cuma Fir'aun yang nama Ramses ini, yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. Ramses yang kedua. Yang kita nampak mumia tu, Ramses kedua. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku Tuhan. Bahkan dia menghina dan memandang rendah pada Bani Israel. Pada Fir'aun, Bani Israel adalah serendah-rendah kasta manusia. Yang boleh dibunuh macam tu saja. Nak pula Fir'aun dapat cerita yang daripada tukang sihir dia, tukang tilik dia, wahai tuanku, nanti akan lahir di kalangan rakyat tuanku Bani Israel ni satu orang yang akan memusnahkan kerajaan tuanku. Dan tu dia suruh bunuh semua budak-budak lelaki yang baru lahir. Cuma bila tiap tahun dia bunuh, dia fikir pula nanti tiap tahun tak ada pula hamba, dia selang setahun. Tapi Nabi Musa AS lahir pada tahun yang patutnya dibunuh. Tapi cerita Allah Ta'ala, dia selamat, baginda selamat. Bahkan membesar di istana Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah, ibu ayah. Ibu ayah, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan baginda Musa AS uslub, cara dakwah. Bagaimana kita nak dakwah dengan, kita panggil Khawas ni. Nak pula Fir'aun, golongan-golongan yang Khawas ni yang eksklusif. Adakah macam kita cakap dengan orang biasa? Macam tu? Allah kata apa? Faqul, kata olehmu wahai Musa, hal laka ila an tazakka. Hal laka ila an tazakka, wahai Fir'aun, nak tak kalau engkau mensucikan diri, aku ajak engkau untuk sucikan diri, maksudnya untuk bersihkan diri, kita kembali pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Tuhan kita, nak tak aku tunjukkan jalan? Wa ahdiyaka, ahdiya, aku tunjukkan. Ahdiya ni daripada kalimah hidayah. Hidayah petunjuk. Ahdiya ni di present tense. Aku tunjukkan. Ka akan engkau ila rabbika, kepada Tuhan kau yang sebenar. Wahai Fir'aun, engkau bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar, Tuhan aku, Tuhan kau adalah Allah Ta'ala. Nak tak aku tunjukkan kau jalan sebenar menuju Allah, lalu kau bersihkan hati kau dan kau selamat daripada azab Allah. Aku datang bukan nak engkau punya pangkat. Tak, aku tak nak semua tu. Aku nak selamatkan kau daripada azab Allah, wahai Fir'aun. Nak tak aku tunjukkan jalan? Ibu ayah dengan bahasa macam tu kasar ke lembut? Selembut-lembut perkataan. Sedangkan Fir'aun, laknatullahi alaih, sangat keras. Terutama kepada bangsa Nabi Musa sendiri, Bani Israel.
Tetapi Allah perintahkan baginda Musa alaihissalam dakwah Fir'aun dengan bahasa yang paling lembut, paling sopan, paling hikmah, ibu ayah. Apatah lagi kita dakwah sesama kita yang bukan sejahat Fir'aun pun. Tak payahlah ibu ayah dalam dakwah kita jatuhkan orang. Dakwah kita malukan orang. Kita hina orang. Wala'ayazubillah ibu ayah. Dengan penuh kasih sayang. Hatta ibu ayah, maaf saya kata, hatta kalau ibu ayah terlibat dalam politik sekalipun. Politik kepartian ke apa ke. Baik pihak mana sekalipun. Dalam dakwah kita, dakwah penuh kasih sayang. Keras itu perlu sekali-sekala. Keras tapi tak menghina dan tak menjatuhkan maruah. Tapi apa yang berlaku sekarang ibu ayah, kita boleh fikir sendiri. Janganlah kita terlibat. Kalau kita ibu ayah orang politik sekalipun, untuk tegur dengan penuh kasih sayang. Kerana orang yang sama tu tak sejahat Fir'aun. Kita pun tak sebaik Nabi Musa. Nabi Musa yang sangat baik disuruh untuk dakwah dengan lembut kepada Fir'aun yang sangat jahat. Sejahat-jahat manusia Fir'aun. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa uslubnya? Maksudnya faqul rabbika fatakhsha, lalu engkau menjadi takut pada Allah Taala. Tafsiran dia faqul li fir'auna ba'da wusulika ilaih, wahai Fir'aun, wahai Musa, nanti kau dah sampai jumpa Fir'aun, kau cakap baik-baik dengan dia. Wahai Fir'aun, kau nak tak keinginan untuk sucikan diri daripada syirik, sucikan diri daripada aib-aib. Apa dia aib? Sembah selain daripada Allah adalah satu keaiban. Tak kenal Tuhan, tak kenal diri sebagai hamba Allah, satu keaiban. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan? Wa inni urshiduka ila ma'rifatillah wa tauhidihi wa ibadatihi fatakhafu iqabah. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan untuk kenal Allah? Allah Ta'ala yang ciptakan aku, Allah Ta'ala ciptakan kau, wahai Fir'aun. Nak tak aku tunjukkan jalan? Kita kenal Allah, kita mentauhidkan Allah, kita takut pada Allah Ta'ala, kita sembah Allah Ta'ala. Dengan cara apa Fir'aun? Dengan cara kita sama-sama taat pada Allah, tinggalkan tindakan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu ayah, kejayaan manusia hanya dalam mentaati Allah Ta'ala, mengikut sunnah Nabi yang diutuskan pada ketika itu. Kita berjaya bila kita ikut sunnah Nabi SAW dan taat pada Allah Ta'ala. Ya. Oh, ada tak raja pemimpin macam Fir'aun? Wallahu alam, saya tak tahu. Tapi sejahat Fir'aun tu, sama jahat macam Fir'aun, insya-Allah tak ada lah. Kalau macam tak serupa macam tu, dari segi ingkar pada Allah tu, itu dari segi tasbih tu. Wajah sibih dia, ingkar pada Allah tu ada ramai, ingkar pada Allah. Tetapi menyamakan sama seperti Fir'aun dari segi darjat kejahatan dia tu tak ada. Sama dari segi ingkar pada Allah ramai. Ramai ibu ayah ya. Cuma kita doalah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Doa diberi hidayah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa innama amarahu Allahu bilainil qaul liyakunu anja'a fid da'wah. Allah perintahkan Nabi Musa supaya cakap lemah lembut supaya sampai masuk dakwah tu. Dengan lemah lembut supaya sampai tujuan dakwah kita. Kenapa? Kerana dakwah kepada golongan li'anna da'watal jababirati tatatallabu 'adatan at-talattufu wal-rifqu wal-mudarah. Kerana dakwah pada golongan khawas, golongan orang-orang atasan yang ada kedudukan, biasanya dia menuntut kepada lemah lembut. Hal cakap yang halus, cakap penuh hikmah. Lemah lembut, rifq wal mudarah. Ditakhfifi ghulwaihim, supaya ego mereka tu turun. Kalau kita pun dengan keras, dia dengan sombong dia, tak jadilah ibu ayah. Kita dengan keras kita, dia dengan sombong dia. Kita merendahkan diri kita, mudah-mudahan dia juga ikut rendah diri. Haji nak tanya dia? Tak ada. Okay. Ibu ayah, dalam Al-Quran, Allah perintahkan dakwah lemah lembut ni, antaranya surah lain, surah Taha.
Ketika mana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam dakwah pada Fir'aun, Allah kata, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, kamu berdua dakwahlah Fir'aun itu dengan lemah lembut, supaya dia beringat dan dia takut pada aku. Ibu ayah, Allah Ta'ala tak tahu ke Fir'aun memang takkan beriman? Allah Ta'ala maha tahu. Ibu nak bagi tahu pada kita semua, ikhtiar tu kena ada. Ibu ayah. Bagi hidayah bukan kita, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan jemaah, bukan karpun, bukan. Yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas kita buat kerja dakwah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Cuma para ulama dakwah dengan hujahnya, dengan dalilnya. Orang awam kita dakwah dengan akhlak kita, dengan apa-apa yang sesuai dengan keadaan pengetahuan kita. Orang alim, dia faham Quran, dia tak boleh simpan ilmu. Dia mesti sampaikan. Nanti akhirat akan ditanya, aku amanahkan kau dengan ilmu pengetahuan, kau faham Quran, kenapa kau tak sampaikan? Wal'ayazubillah ibu. Kita kena sampaikan. Cakap yang benar. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu pahit, kita nak cakap. Kita kena cakap. Kadang-kadang yang buat salah tu kita punya kumpulan. Salah. Ya apa dia? Betul, kena cakap. Siapa kerajaan zalim ke contohnya, ataupun kepada kumpulan kita ada buat salah, dia, maaf ibu ayah, saya tegur sikit ya. Kadang-kadang salah yang sama, kumpulan kita buat, tak berani nak cakap. Salah sama, kumpulan lain buat, pemain kita ni kan. Dia kena adil. Salah tu kalau kumpulan kita buat pun kita kena tegur. Kebenaran kalau lawan kita cakap kebenaran benda benar, kita kena cakap itu benar. Allah insyaAllah ibu ayah ya. Itu yang kadang-kadang orang tak suka sangat dengan saya. Padahal saya cakap, saya tak kira, yang penting Allah redha pada kita ibu ayah. InsyaAllah. Wal ayatu dalilun ala anna al-maqsud al-a'zama min bi'tsatir rusul hidayatun nas. Ibu ayah, ayat ini dalil. Nak bagi tahu apa? Maksud sebenar tujuan diutuskan para rasul adalah hidayah pada manusia. Supaya manusia semua dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta rasul diutuskan pada Firaun pun bukan untuk rampas kerajaan dia, tapi untuk sedarkan dia, tarik dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala ibu ayah. Thumma abanallahu ta'ala anna Musa azharu li Fir'aun mu'jizatahu. Azhara li Fir'auna mu'jizatahu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ayat seterusnya, bahawasanya Nabi Musa AS telah menzahirkan kepada Fir'aun mu'jizat baginda. Mu'jizat baginda, paling utama tongkat lah. Dengan tongkat tu baginda Allah berikan arahan macam-macam. Tongkat ketuk batu. Batu terbelah jadi 12 mata air. Masya Allah, tabarakallah. Supaya Bani Israel tak bergaduh. Ada 12 kabilah tak bergaduh pula seorang satu. Allah perintahkan dengan tongkat baginda Musa alaihi salam ketuk Laut Merah. Apa yang berlaku? Terbelah jadi 12 lorong. Untuk selamatkan Bani Israel. Dan peristiwa besar ibu ayah, tatkala Fir'aun dia kumpulkan semua bala tentera dia, khususnya kumpulkan dia punya tukang-tukang sihir. Ibu ayah, tingginya tahap sihir Fir'aun pada ketika itu, di mana tali-tali, memang hakikatnya tali, dibaling, semua orang yang tak ada ilmu sihir, semua akan nampak tali itu ular. Semua orang yang tak belajar sihir, memang pandangan mata zahir nampak ini memang itu ular dan akan takut. Tapi tukang sihir Fir'aun seorang pun tak takut kerana mereka ada hakikat ilmu ketika itu, iaitu mereka tahu semua ular-ular itu bukan ular sebenar, hanyalah ular khayalan semata-mata pada mata manusia. Mereka tahu itu hanyalah tali saja. Ya? Silap mata. Semua orang tengok itu tersilap. Mereka ingatkan ular betul. Rupa-rupanya tali yang dilihat seperti ular. Maka semua tukang sihir Fir'aun ibu ayah pada ketika itu
Mereka dah yakin, confident menang. Pasal apa? Mereka tahu tak ada ilmu sehebat itu. Ilmu sihir yang ada pada mereka tahap paling tinggi. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Mereka tahu takkan ada ilmu yang boleh cabar. Buat tali jadi ular macam mereka buat. Maka tukang sihir Fir'aun ibu ayah, ketika itu juga mereka dah minta-minta pada Fir'aun. Wahai Fir'aun, nanti kalau kami menang nanti, ada tempat tak dekat kamu ni? Ya, kamu akan jadi orang-orang dekat dengan aku. Orang-orang pembesar kanan aku. Mereka dah yakin menang. Tapi mereka, ibu ayah, kita tengok ceritanya nanti. Fa'arahu al-ayatul kubra. Baginda Musa AS pun memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayah al-kubra. Al-ayah maksudnya tanda kebesaran Allah, al-kubra yang paling besar ketika itu. Apa dia? Ay fa'azhara lahu al-alamata wal mu'jizata al-kubra ad-dallata ala sidqi nubuwwatihi. Baginda Musa AS menunjukkan alamat, menunjukkan mukjizat yang paling besar yang menunjukkan kebenarnya kenabian baginda. Apa dia? Wahyang qilabul asa hayyatan awil yad. Iaitu mukjizat menukar tongkat jadi ular. Itu satu mukjizat. Satu lagi, mukjizat tangan baginda Musa AS. Wa ma'azalika kazzaba wa khalafa. Ibu ayah, macam tu pun Fir'aun masih lagi dustakan. Walaupun tukang sihir Fir'aun, ibu ayah, kisahnya, dalam surah lain Allah beritahu, tukang sihir Fir'aun tak kala tengok Nabi Musa AS baling tongkat. Nabi Musa suruh mereka campak dulu. Campak-campak, semua orang lari pasal apa? Takut tengok ular banyak. Ular yang asalnya tali. Baginda Musa pun campak tongkat. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tongkat baginda Musa jadi ular besar yang hidup dan ibu-ibu ayah, tongkat tu dah bertukar jadi ular betul. Ular betul yang besar, bukan tongkat lagi. Semua tukang sihir tengok terkejut kerana tak pernah jumpa ilmu sehebat ini dan mereka semua tahu itu bukan sihir. Ini bukan daripada manusia. Ini betul-betul datang daripada kuasa yang Tuhan yang Musa dakwah kami selama ni. Ibu ayah, hari itu juga tak kala Nabi Musa AS baling tongkat, bertukar jadi ular yang sebenar, makan semua tongkat, semua ular-ular palsu tu, yang asalnya tali tu. Tukang sihir Fir'aun ibu ayah, majoriti ataupun semua sekali tunduk dan beriman, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Nabi Musa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun. Sampai Fir'aun kata tak puas hati, ini mesti sebelum datang kamu ada mesyuarat bincang kat luar ni. Kamu nak kenakan aku ni. Ibu ayah, soalannya, kenapa tukang sihir Fir'aun terus beriman dan iman mereka iman yang jazam. Bukan iman yang ada waham. Bukan iman yang ada zan. Ada syak. Kalau waham 30%. Kalau syak, dia 50%. Kalau zon 70%. Ini iman yang yakin, jazam. 100% hari itu mereka beriman dengan Allah Ta'ala. Tak kurang sikit pun iman percaya mereka pada Allah. Yakin mereka pada Allah. Sedangkan baru tadi mereka adalah orang yang kufur pada Allah. Kenapa? Kerana mereka beriman bukan ikut-ikut. Beriman dengan ilmu. Mereka orang alim. Alim sihir. Dan tak kala datang satu mukjizat yang mengalahkan sihir mereka. Mereka terus beriman. Dan diseksa oleh Fir'aun hari itu juga. Ibu ayah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi Fir'aun dia tetap degil. Fakazzaba wa asa. Kazzaba, dia dustakan. Bukan saja dustakan Nabi Musa. Tukang sihir dia masuk Islam pun. Tukang sihir dia beriman dengan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala pun. Dia tolak, tapi kamu sebenarnya dah rancang jahat nak jatuhkan aku semua ni. Macam tu ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sombongnya Fir'aun. Datang kebenaran depan mata, sejelas matahari. Sombong tak nak beriman. Wala'ayazubillah. Summa kemudian selepas berlaku peristiwa itu, ada bara. Ada bara daripada dal bara.
Ibu ayah macam kita pun, bahasa kita, kalau maaf kata, kalau kemaluan belah belakang kita panggil dubur, betul? Dubur. Kemaluan belakang dipanggil dubur. Dubur maksudnya belakang. Jadi adbara, summa adbara, kemudian Fir'aun membelakangi Nabi Musa. Maksudnya dia tak nak ikut Nabi Musa. Dia berpaling lah maksudnya. Berpaling dari Nabi Musa AS. Yas'a, bahkan dia bersungguh-sungguh lagi lawan Allah Ta'ala. Yas'a. Bersungguh-sungguh lagi dia lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafsiran dia, ai fakazzaba fir'aunu bi Musa wa bima jaa bihi wa bil haqqi wa asallaha azza wa jalla falam yuti'hu. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendustakan mukjizat yang baginda tunjukkan pada dia. Bahkan dia mendustakan secara total kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dia mengingkari Allah Ta'ala. Dia tak nak taat pada Allah. Dia berpaling daripada Allah Ta'ala. Dan tak nak beriman dengan Allah. Tak nak beriman dengan Nabi Musa AS. Bahkan dia buat kerosakan lagi dekat muka bumi. Bahkan dia bersungguh-sungguh membuat kerosakan atas muka bumi ni, ibu ayah. Fahasyara fanada. Lalu apa dia buat ni, ibu ayah? Fahasyara. Ni kisah ni maksudnya sebelum dia kumpulkan bala tentera dia dengan tukang sihir. Fahasyara. Hasyara daripada hashinra, ada makna kumpul. Pasal tu, tempat kita semua berkumpul di akhirat dipanggil apa, ibu ayah? Mahsyar. Mimbar atas. Hasyara. Azan dah. Azan kejap ya. Lepas tu sambung sikit lagi. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ibu ayah, fahasyara. Hasyara ada memberi makna kumpul.
maka tempat kita semua berkumpul nanti dipanggil mahsyar. Mimbari atas, mahsyar. Sajadah, sujud. Tempat kita semua sujud dipanggil masjid. Mimbari atas. Jadi, hasyara, maka Fir'aun ketika itu dia kumpulkan. Dia kumpulkan bala tentera dia, kumpulkan tukang sihir. Apa dia buat? Panada, dia pun menyeru. Ataupun ada wakil yang menyeru bagi pihak Fir'aun. Dia kata apa? Faqala, dia kata satu perkataan yang sangat keji. Yang tak sedar diri. Ana rabbukumul a'la. Dia kata, akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Macam saya kata tadi, tak kala dia kata ini, syaitan pun lagi ditampukan takut kena azab ketika itu juga. Dahsyatnya berani dia cakap macam tu, ibu ayah. Wala'ayazubillah. Ay fajama'a junudahu litashawuri au jam'i saharati lil mu'aradah. Dia kumpulkan tentera dia, dia kumpulkan dia punya tukang-tukang sihir dia. Tumanada fil maqamin ladhi ijtama'u fihi ma'ah. Kemudian dia menyeru pada tempat yang berkumpul ramai-ramai tadi. Dia kata apa? Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Akulah raja mutlak. Tak ada raja atas daripada aku. Tak sedar diri. Dia tu lemah. Ibu ayah Fir'aun, untuk kelip sebelah mata dia pun berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun bernafas. Fir'aun, kita semua ni ibu ayah, apa pun kita buat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha berkuasa. Kita ni tak ada apa-apa pun, ibu ayah. Syukur sangat ibu ayah, kita dia kecil diajar tauhid macam ni. Allah Ta'ala yang bagi manfaat, Allah Ta'ala bagi mudarat. Kena cakap ulang-ulang. Ibu ayah ya. Supaya kita sedar kita ni hamba. Lepas tu kita beribadah. Ibadah, hambakan diri kita pada Allah. Kita sedar kita hamba. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Lalu pendek cerita. Fa'akhazahullah. Allah Ta'ala pun hapuskan Fir'aun. Allah Ta'ala pun balas pada Fir'aun. Nakalal akhirati wal ula. Allah balas di akhirat pun Allah balas. Al-ula. Di negeri pertama dia di dunia ni pun Allah Ta'ala balas. Balas macam mana tu? Tenggelam. Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Ibu ayah, tapi kita jangan lupa Allah Ta'ala maha penyayang. Guru saya bagi tahu masa saya belajar tafsir. Dulu di madrasah dulu. Ustaz saya bagi tahu. Tatkala Fir'aun. Laknatullahi alaih. Nyawa dia sampai ditenggorokkan. Fir'aun kata apa? Di Quran pun ada sebut. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengannya Bani Israel. Sedangkan ibu ayah, Bani Israel adalah sehina-hina kasta pada Fir'aun. Tapi Fir'aun masa nak mati tu, nyawa dah sampai ditenggorokkan, di ghargharah dah. Dia sanggup samakan diri dia dengan Bani Israel, nak kata, aku pun beriman, wahai Allah, macam mana Bani Israel beriman. Ustaz saya bagi tahu, kalau dia nak jaga standard dia, dia kata, wahai Allah, aku beriman dengan kau macam mana aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Nabi Musa, Nabi Harun ada kedudukan. Maka dia nak sama standard. Masuk Islam pun dia sama standard jugalah. Tapi dia nak tunjukkan dia betul-betul menyesal. Tapi dah lambat, nyawa sampai tenggorokan. Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman. Tapi tak diterima ibu ayah. Allah balas dia, tak terima. Di akhirat, lagi-lagilah ibu ayah dapat azab yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kesimpulan ibu ayah? Kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun? Kita tak jumpa pun dengan Fir'aun, jumpa dengan mumiah dia saja. Kenapa Allah ceritakan? Supaya saya, ibu ayah, kita masih ada masa lagi hidup kat dunia ni, masih ada kesempatan, kita mesti ikut betul-betul ajaran yang Allah perintahkan Nabi SAW ajar pada kita. Dan kita mesti ambil iktibar, jangan jadi macam Fir'aun. Sombong, takabur. Sedangkan kita semua adalah hamba Allah Ta'ala yang maha lemah. Kita ni berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh itu ibu ayah, hari-hari saya dan ibu ayah cakap sama-sama ahli keluarga paling kurang. Cakap pada keluarga kita, Allah Ta'ala bagi manfaat. Allah Ta'ala bagi mudarat. Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Allah Ta'ala yang bagi azab. Allah Ta'ala yang bagi kita senang. Kalau Allah Ta'ala nak tarik rezeki daripada kita bila-bila masa, Allah Ta'ala boleh buat. Kesihatan yang ada pada kita ni pun Allah Ta'ala yang pinjamkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Tak daya kita buat baik. Tak daya kita tinggalkan maksiat. Melainkan hanya dengan bantuan Allah. Hari-hari cakap kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala ibu ayah, supaya tertancap dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kata, las inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Bani Israel, kisah tukang sihir, la ibaratan, last kali boya. Ibrah maksudnya pengajaran. Tetapi Allah sebut ada lam. Lam bari atas satu harakat, dia panggil lam takkid, penegasan. Kalau ibu-ibu tengok terjemahan, pasti akan tulis, benar-benar ada pengajaran. Lam tu terjemah benar-benar ada pengajaran kepada siapa? Bukan kepada, kalau masuk ibu ayah, kalau kita dengar Quran, dengar sambil lewat tak jadi. Kalau kita baca Quran, baca sambil lewat tak jadi. Allah kata, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Pada orang yang takut pada Allah Ta'ala saja. Ibu ayah, setiap kelas tafsir ataupun kelas tadabbur Al-Quran, ibu ayah duduk dengan mana-mana ustaz, mana-mana guru, ibu ayah, kita mesti dengar dalam keadaan ada rasa takut pada Allah Ta'ala, dan kita dengar dalam keadaan, ya Allah, aku nak jadi hamba Engkau yang baik melalui ayat-ayat yang Kau sampaikan, ya Allah. Maka bila ada betul niat kita, ibu ayah, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha, akan dapat ibrah, akan dapat pengajaran kepada orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan yang cakap ni dulu takut pada Allah, dan ibu ayah semua, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sempena bulan Maulid yang mulia ini, Rabiul Awal, sama-samalah kita bina dan kita tancapkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu ayah. Cakap itu saja, maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.